Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Azlina dan rakan-rakan yang lain. Kami dari kumpulan 5 yang terdiri daripada saya sendiri, Nurliza, dan rakan-rakan yang lain iaitu Nur Hidayah, Nur Ashifah, Muhammad Aidil dan Atira Zulhaini akan membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk meningkatkan kemahiran 6 orang murid 2 bestari dalam operasi tolak menggunakan kaedah Gen 10. Saya teruskan pembentangan dengan menyerahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurliza binti Muhammad Mizan akan menerangkan tentang refleksi awal berkaitan dengan kajian tindakan kami yang bertajuk penggunaan kaedah Gen 10 dalam meningkatkan kemahiran operasi tolak bagi murid tahun 2. Antara perkara yang terkandung dalam refleksi awal adalah operasi tambah tolak bahagi dan darab adalah kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar dan subjek matematik. Namun, seringkali berlaku masalah di mana murid gagal menyelesaikan soalan-soalan dalam matematik, terutamanya dalam soalan operasi tolak. Hal ini perlu ditangani di peringkat rendah lagi kerana subjek matematik itu akan menjadi lebih rumit dan kompleks apabila ke peringkat pembelajaran yang lebih tinggi. Apa yang kami lihat, kebanyakannya murid, terutama di peringkat rendah lah, sukar dan keliru dalam menyelesaikan operasi tolak, terutamanya berkaitan dengan penolakan nombor kecil dengan nombor yang lebih besar dengan menggunakan kaedah pinjam sebelah. Hal ini menyebabkan kumpulan kami menyedari bahawa kaedah tradisional iaitu kaedah pinjam sebelah ini memiliki kekurangan dan kami ingin mewujudkan satu intervensi iaitu dengan menggunakan kaedah Gen 10 untuk mengatasi hal ini. Antara sasaran kami atau pemilihan kami adalah seramai 6 orang murid tahun 2 bestari yang lemah dalam subjek matematik ini. Perkara ini kami dapat buktikan berdasarkan penelitian kami terhadap keputusan 6 orang murid ini dalam ujian pra mereka. Sekian sahaja pembentangan saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada pembentang yang sebelumnya. Saya Muhammad Aidil Rusdan akan membentangkan tentang fokus kajian. Kami telah menetapkan matlamat yang tinggi untuk membantu 6 orang murid daripada tahun 12 tadi bagi memahami operasi penolakan dalam matematik. Tujuan kami adalah untuk memastikan mereka memiliki asas matematik yang kuat, mengembangkan formula dan teknik untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan minat mereka dalam subjek ini. Kami berharap agar semua tindakan yang kami lakukan ini akan memberikan masa depan yang lebih cerah kepada murid-murid ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Ashifah binti Zamri, nombor matrik 128326. Okey, objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan penguasaan kemahiran menolak murid tahun 2 bestari dengan menggunakan kaedah Gen 10 serta membantu pelajar untuk lebih meminati mata pelajaran matematik. Seterusnya, terdapat 3 objektif khusus iaitu meningkatkan kemahiran sedia ada dalam operasi tolak bagi 6 orang murid tahun 2 bestari, meningkatkan tahap minat 6 orang murid tahun 2 bestari dalam menguasai mata pelajaran matematik, dan objektif yang terakhir adalah bagi memastikan 6 orang murid tahun 2 bestari lulus dalam ujian POS dengan menggunakan kaedah Gen 10. Okey, baik. Jom seterusnya kita tengok berkenaan dengan persoalan kajian. Yang mana untuk persoalan kajian ini kita nak kami nak lihat sejauh mana objektif yang kami buat sebelum ini dapat dicapai. Jadi pertama sekali kita mengambil 3 perkara penting untuk dinilai, iaitu sejauh mana pemahaman 6 orang murid sebelum ini dalam operasi penolakan. Jadi untuk perkara yang pertama ni kami menggunakan instrumen iaitu kertas ujian lepas dan juga buku latihan. Di mana kat sini kita nak melihatlah sejauh mana tahap seseorang murid dalam operasi penolakan ini.
Yang kedua adalah sejauh mana tahap minat 6 orang murid ini untuk menguasai mata pelajaran matematik. So dekat sini juga kita dapat lihatlah, kita menggunakan instrumen ujian pra, yang mana kita akan bersoal jawab dengan pelajar, yang mana kita dapat lihat selepas bersoal jawab tu, kita dapat lihat respon yang pelajar tu berikan, sama ada beliau minat ataupun rasa ingin mencuba. So dekat situ kita dapat lihat sama ada pelajar ini minat ataupun tidak. So yang ketiga ini adalah sejauh mana 6 orang murid ini dapat menguasai operasi yang digunakan. So jadi selepas kita melihat kertas ujian, selepas kita lihat ujian pra, selepas kita tengok dua elemen tadi, so yang terakhir sekali ujian post lah yang kita akan nilai sama ada intervensi yang diguna pakai kaedah geng 10 ini dapat digunakan ataupun tidak dapat membantu pelajar ataupun tidak untuk meningkatkan prestasi mereka. So jadi ujian ini sangat penting dan kami akan jalankan ujian ini di akhir program kaedah geng 10 ini dijalankan lah. Kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini ialah 6 orang murid dari tahun 2 Bestari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak. Murid-murid ini dikenal pasti mempunyai masalah dalam menjawab soalan matematik, terutamanya soalan yang berkaitan dengan operasi tolak. Dan berdasarkan keputusan ujian lepas, mereka telah mendapat markah terendah di dalam kelas. Jadi satu ujian pra telah dilakukan dan didapati murid tersebut tidak dapat menyelesaikan soalan operasi tolak dan tidak dapat menguasai topik tersebut dengan baik. Kajian tindakan ini dijalankan ke atas 6 murid tersebut untuk mengenal pasti keberkesanan intervensi yang dicadangkan dalam membantu murid-murid lemah menguasai operasi tolak. Terdapat dua kaedah yang dicadangkan dalam tinjauan awal kajian tindakan ini, iaitu kaedah dokumen dan juga kaedah ujian. Untuk kaedah dokumen, ia dilakukan dengan meneliti lembaran kerja terdahulu yang dibuat oleh murid. Contohnya seperti buku latihan dan juga kertas ujian lepas. Melalui penelitian ini, kami akan dapat memerhati sejauh mana kefahaman murid tentang topik tolak subjek matematik ini. Manakala untuk kaedah ujian, satu ujian pra dijalankan ke atas 6 orang murid tahun 2 Bestari sebelum program intervensi dijalankan. Tujuan ujian ini adalah untuk melihat sejauh mana kefahaman mereka. Ujian pra tersebut juga mengandungi 10 soalan topik tolak yang perlu diselesaikan dalam bentuk lazim. Jawapan bagi soalan ini tidak akan dibincangkan di dalam kelas kerana soalan pra ini juga akan digunakan dalam ujian post. Ianya bertujuan untuk mengukur keberkesanan intervensi yang kita telah jalankan. Berikut merupakan contoh soalan ujian pra bagi tujuan tinjauan awal. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan intervensi, iaitu kaedah geng 10, di mana kami menggunakan kaedah geng 10 ini untuk membantu murid tahun 2 Bestari menyelesaikan masalah penolakan. Kaedah geng 10 ini membantu menyelesaikan masalah penolakan dengan pengumpulan semula yang lebih baik. Geng 10 membuat penolakan nombor yang lebih kecil dengan nombor yang lebih besar menjadi lebih mudah. Baiklah, untuk pembentangan yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang bagaimana hendak menyelesaikan soalan penolakan menggunakan intervensi geng 10. Yang pertama sekali, murid itu perlulah mengetahui tentang jadual geng 10 ini, di mana jadual geng 10 ini terbahagi pada dua bahagian. Bahagian pertama merupakan bahagian nombor yang disusun secara meningkat, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti yang ditunjukkan dalam slide lah. Bahagian kedua pula nombor yang disusun secara menurun, iaitu dan juga dikenali sebagai pelengkap lah dalam jadual geng 10 ini, iaitu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, yang seterusnya, berdasarkan slide kita ada contoh soalan 23 tolak 6. Okey, operasi penolakan boleh menggunakan intervensi geng 10 ini jika berlakunya penolakan nombor yang lebih kecil dengan nombor yang lebih besar. Contoh dalam soalan tersebut,
yang perlu kita selesaikan adalah bahagian pertama, itu 3 tolak 6. Jadi kita boleh menggunakan kaedah gen 10 ini kerana 3 lebih kecil daripada 6. Okey, bagaimana kita nak hendak selesaikan soalan tersebut dengan menggunakan kaedah gen 10 ini? Yang pertama, 3 tolak 6, 3 tak boleh tolak 6 kerana 3 lebih kecil daripada 6. Jadi kita perlu masih lagi menggunakan kaedah pinjam sebelah, di mana kita pinjam kepada nombor 2. Iaitu 2 kita tukar kepada 1 dan 3. Okey, 3 kita tak perlu tukarkan dia kepada 13. Kita kekalkan sahaja 3 dalam digit asal. Hanya 2 sahaja yang kita tukar menjadi 1. Okey, 3 kita masih kekal pada digit asal. Jadi 3 masih lagi tak boleh tolak 6. Macam mana kita nak selesaikan? Kat sinilah kita akan menggunakan jadual gen 10, di mana kita perlu melihat bahagian pertama dia. Okey, kita lihat bahagian pertama dia. Okey, ini contoh jadual gen 10 lah. Okey, guru-guru boleh menggunakan kreativiti masing-masing untuk menarik minat pelajar dalam mempelajari jadual gen 10 ini. Ini contoh yang saya buat. Okey, yang saya gunakan lah kan. Okey, baiklah. Kita balik pada soalan, iaitu 3 tolak 6. Okey, kita akan rujuk jadual gen 10 ini bagi nombor yang bawah, iaitu nombor 6. Okey, kita cari kat sini nombor 6. Okey, bila kita dah jumpa nombor 6, kita cari pelengkap dia. Kita lihat bahagian yang kedua adalah nombor 4. Okey, nombor 4 ini kita akan tambah dengan nombor 3. Nombor 3 yang masih lagi kita kekal pada digit asal, iaitu 3. Kita ambil nombor 4 ni, pelengkap ni, kita tambah kepada nombor 3 yang kita kekalkan tadi. Jadi 3 tambah 4, jawapannya adalah 7. Okey, ingat kita perlu lihat bahagian yang pertama. Okey, bahagian pertama, baru bahagian yang kedua. Kemudian nombor yang kita lihat adalah nombor yang bahagian bawah. Kita jangan cari nombor 3 dekat sini. Kita kena lihat nombor bawah dalam soalan itu adalah nombor 6. Kita cari nombor 6 dan kita lihat pelengkapnya adalah 4. Jadi 4 itu kita letak kepada nombor yang kita kekalkan digitnya, iaitu 3. Okey, 3 tambah 4 adalah 7. Untuk nombor yang seterusnya, iaitu 2 yang kita tukar kepada 1 tadi, kita hanya bawa turun saja 1 ke bahagian bawah. Okey, sebab bawah nombor 2 tu dah tak ada apa-apa nombor kan. Jadi kita turunkan saja 1 bawa kepada bawah, iaitu jawapan akhirnya adalah 17. Begitulah kaedah atau cara untuk menggunakan kaedah gen 10 ini dalam operasi tolak. Tetapi murid perlu ingat kaedah gen 10 ini, yang pertama perlu mengetahui jadual gen 10 itu sendiri. Yang kedua, kaedah gen 10 ini akan berlaku apabila melibatkan penolakan nombor yang lebih kecil dengan nombor yang lebih besar. Dan yang ketiga, masih menggunakan kaedah pinjam sebelah, namun nombor yang kita pinjam sahaja kita tukarkan digitnya, tetapi nombor yang di sebelahnya yang kita hendak beri pinjaman tersebut tak perlu tukar, kekalkan dalam digit asal. Kemudian lihat bahagian bawah, nombor mana yang patut kita gunakan untuk merujuk kepada jadual gen 10. Dan dalam jadual gen 10 ini kita perlu melihat bahagian pertama dahulu, kemudian barulah bahagian yang kedua. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita sambung kepada contoh intervensi yang kedua. Mengikut Rajah 1.2 ini, ia menunjukkan iaitu kaedah penolakan dengan nombor yang lebih besar, tetapi langkahnya yang tetap sama seperti di contoh pertama tadi. Yang kedua adalah murid mengidentifikasi nombor yang lebih kecil dan lebih besar dan melukis jadual gen 10 untuk memudahkan intervensi. Berdasarkan slide, contoh soalannya adalah 513 tolak 76. Namun nombor 3 tidak boleh ditolak dengan nombor 6. Jadi kaedah pinjam sebelah digunakan untuk tanpa mengubah nombor 3. Murid mencari nombor 6 dalam jadual gen 10 dan melihat pelengkapnya, iaitu 4. Nombor 4 pula ditambah dengan nombor 3 menghasilkan jawapan 7.
Kemudian nombor 1 diubah menjadi kosong dan digunakan kaedah pinjam sebelah dengan nombor 5. Nombor 5 pula diubah menjadi 4 dan nombor kosong tetap pada digit asal. Murid melihat bahagian pertama jadual dan menentukan nombor 7 dengan pelengkap 3. Nombor 3 pula ditambah dengan nombor kosong menghasilkan jawapan 3. Di mana nombor 4 pula ditempatkan di bawah dan jawapan akhir adalah 437. Dalam contoh ini kita dapat penekanan penekanan daripada kaedah Gen 10 ni adalah mengurangkan kekeliruan murid dalam soalan penolakan. Yang kedua adalah membuat soalan penolakan menjadi lebih menarik dengan menerapkan kaedah penambahan. Dan yang ketiga, menjadikan ataupun meningkatkan minat dan keseronokan murid dalam menyelesaikan soalan penolakan menggunakan kaedah Gen 10. Terima kasih. Okey, baik. Seterusnya kita pergi dekat cadangan penilaian, yang mana untuk cadangan penilaian ini pakai untuk menilai sejauh mana intervensi yang digunakan dapat mencapai objektif yang kita dah bincangkan tadi. So, yang pertama, kami mengambil kira dari segi kaedah pemerhatian lah. Yang mana selepas program dijalankan, kami mengajukan soalan secara rawak kepada 6 pelajar ini dan melihat bagaimana cara murid itu menjawab soalan yang diajukan. Kami juga ada meminta antara pelajar ini untuk membuat soalan, ada beberapa soalan di hadapan kelas lah. Ini untuk melihat sejauh mana pelajar itu minat akan satu perkara yang mereka buat dan nak lihat sejauh mana mereka faham akan kaedah penolakan yang dipakai. Jadi yang kedua adalah kaedah ujian. Macam saya terangkan tadi, ujian PUS akan dilaksanakan pada akhir fasa bertujuan untuk mengenal pasti peningkatan dari segi pencapaian murid. So, jadi ujian PUS ini pakai disebabkan oleh kita nak menilai keenam pelajar ini sama ada dapat ataupun tidak mereka mencapai tujuan utama kita lah. Tujuan utama kami menjalankan kaedah intervensi Geng 10 ini, sama ada mereka dapat catch up ataupun tidak. So, jadi kita jalankanlah ujian ini dan rekod-rekod daripada ujian yang dijalankan itu akan disimpan dan dia akan dinilai dari semasa ke semasa. Okey, bagi cadangan penilaian yang terakhir adalah kaedah soal sidik. Kaedah soal sidik ni bertujuan untuk mendapatkan maklum balas dari semua pelajar yang terlibat berkaitan kefahaman mereka lah mengenai kaedah intervensi yang dijalankan ni. Soal sidik yang dijalankan ni juga bertujuan untuk memahami sejauh mana kefahaman dan kemahiran pelajar bertambah setelah diperkenalkan dengan kaedah Gen 10 ni. Okey, berikut adalah merupakan contoh borang soal sidik yang digunakan oleh pengkaji, yang mana pengkaji bertanyakan secara rawak kepada pelajar lah pendapat mereka semasa di dalam kelas.